kita berjumpa lagi dalam contoh 9 ya. Contoh 9 masih dalam topik 1. Soalan yang wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. So sangat senang, kita akan lukiskan satu garis nombor seperti biasa. Kita labelkan sebagai sifar di tengah, di belah kanan sebagai positif, di belah kiri sebagai negatif. Seterusnya kita perlu lihatlah, kita ada dua nombor negatif di sini kan, ya, integer negatif. Jadi cikgu telah bulatkan kedua-duanya. Apa yang kita perlu buat dalam pecahan adalah kita perlu samakan pembawahnya. Jadi apa yang cikgu nak buat adalah, kalau jika kita lihat 2 dan 4, dua-duanya berada dalam kali-kali 4, 2, 4 kan. So kita perlu darabkan dengan 2 untuk menghasilkan 4 ini. Bila bawah kita darab 2, automatik atas pun kita harus darab dengan 2. Jadi di sini kita dah dapat jawapan yang baru, iaitu negatif 2/4. Okey kelas, negatif 2/4 ini izinkan cikgu untuk tulis di bawah ya, negatif 2/4. Okey, jadi kita ada negatif 3/4 dan negatif 2/4 dalam garis nombor tersebut. Okey, jika kita lihat ini sifar kosong ya, 0. Lepas kosong, guna logik kamu 1, 2, 3 kan. Jadi 2 dulu ke 3 dulu? 2 dulu kan. Jadi kita akan ambil negatif 2/4 ini. Tapi kita terus reverse ya. Negatif 2/4 ini bukan apa yang diberikan oleh soalan ya. Betul kan? Jadi kita akan reverse. Kita ke belakang dan cari nombor originalnya adalah negatif 1/2. Kita tak tulis seperti 2/4 ya. Kita tahu 2 yang datang dulu. Jadi kita reverse, kita tulis soalan asal. Seterusnya kita ada negatif 3/4. Asalnya pun masih sama, negatif 3/4. Jadi tiada kekeliruan di situ. Hanya tuliskan seperti yang diberikan. Seterusnya kita ada nombor-nombor 1/2 dan 1/4. Sama juga seperti yang tadi, cikgu mau samakan pembawahnya, iaitu denominator ya dalam bahasa Inggeris. Jika bawah cikgu darab 2, atas pun cikgu harus darab dengan 2, maka jawapannya kini adalah 2/4. Cikgu tulis di bawah, ini masih 1/4. Betul? Jadi lepas kosong, kita perlu bermula dengan nombor yang kecil. 1 ke 2? 1 kan? Jadi 1 original pun masih 1. Jadi cikgu akan tuliskan seperti ini, 1/4. Tetapi 2/4 ini original dia tadi adalah 1/2. Maka cikgu akan tuliskan seperti ini. Itu saja kelas. Cuma kita harus jaga-jaga dengan dia punya selangan lah. Ya, nampak tak selangan yang diberi? Dia ada selangan tertentu. Tapi di sini cikgu hanya as long as benda ni dah betul, okey lah, kira jalan. Okey, ini adalah ilmu yang lagi penting. Selangan tu pun harus lihat jugalah jarak-jarak yang kita perlu lepas dekat situ. Jadi ini adalah soalan latih diri 1.3a. Ada 2 soalan. Okey, kamu boleh cuba. Okey, sebenarnya ada 2 cara tahu untuk buat soalan ini ya. Jika kalau kamu tak mau menggunakan pecahan, contoh kita tengok dalam contoh lain lah. Tak nak contoh yang sama. Dia kata banding dan susun pecahan berikut mengikut tertib menaik. Okey, jika apa yang cikgu ajar tadi, jika kamu lihat ada nombor-nombor negatif, kita bulatkan dahulu. Jadi kita tahu dalam garis nombor ini, number line ya, positif, negatif, semua yang kita mau susun di belah kiri ini telah cikgu bulatkan di sini. Cuma apa, di sini kita ada per-4, di sini kita ada per-8. Pembawahnya tadi cikgu kata perlu ke semuanya sama, baru kita boleh susun di atas garis nombor. Betul? Tapi kalau kamu mau buat macam apa yang cikgu ajar tadi, ini kamu perlu darab tambah dululah. Maksudnya dia akan jadi 5/4 ya. Di sini adalah 3/4. Dari sini kamu kena darab tambah lagi ya. Di sini 13/8 dan inilah 3/8. Dari sini kamu harus samakan kesemuanya seperti ini. Jadikan semua 8. Jadi sini darab 2, atas pun darab 2, sini pun darab 2, atas pun darab 2. Jadi kita akan dapat negatif 6/8, kita akan dapat negatif 10/8, kita akan dapat negatif 13/8 dan negatif 3/8. Jadi kelas, jika anda lihat lepas kosong, kita perlu mula dengan nombor yang rendah, nombor yang kecil. So kita ada 6, kita ada 10, kita ada 13 dan kita ada 3. Yang mana datang dahulu adalah obviously
3 reverse sikit, originalnya masih lagi 3/8. Jadi kita tulis nombor asal iaitu 3/8. Seterusnya kita dah habis 3 ya. Seterusnya kita ada 13, 10 dan 6. Lepas 3 tu yang paling kecil adalah 6, betul tak? Jadi 6 ini kita mau reverse sikit. Jadi di atas itu kita tahu ianya datang dari negatif 3/4. Ya, 3/4. Okey, ini pun dah habis. Seterusnya nombor yang tinggal adalah 10 dan juga 13. Nombor yang kecil di sini adalah 10. Kita reverse sikit, datangnya dari 5/4. Reverse lagi, datangnya dari negatif 1/4. Nampak tak kelas? Cikgu sedang tuliskan semua soalan-soalan yang original seperti yang diberi, ya. Okey. Last sekali adalah mana tadi? Negatif 13/8 datangnya dari sini, datangnya dari sini. Negatif 15/8. Okey, di sini ya, negatif 15/8 dan kita telah selesai. Apa yang akan terjadi jika cikgu rasa cikgu tak nak guna macam samakan pembawah dan sebagainya? Cikgu nak guna, kita ada berapa soalan? Soalan untuk belah positif. Okey, jawapan yang perlu diisi di belah positif hanya 2, 1/2 dan 1/8. Dan katakan cikgu tak nak guna method yang apa yang cikgu ajar tadi lah, cikgu nak samakan pembawah. Katakan cikgu tak nak. Jadi apa yang cikgu boleh buat? Cikgu boleh terus tekan calculator. Contoh di sini ya, 1/8 tadi kan. Jadi cikgu boleh terus 1/8. 1/8 per itu adalah bahagi ya. Cikgu dapat 0.125. Dan di sini kita ada satu lagi iaitu 1/2. Cikgu bahagikan dengan 2 dapat 0.5. Bagaimana kita nak baca ni? Kita baca seperti duit. Contoh duit, ini kita perlu isi 2 tempat baru kita akan dapat sen. Betul tak? Jadi di belakang kita isikan dengan kosong sebab memang tak ada nombor. So ini bukan 5 sen ya, ini adalah 50 sen. Dan seterusnya ini ada 3 nombor kan. Jangan anggap sebab dia 3 nombor terlalu panjang maka ini adalah yang paling besar. Tidak yang kelas. Kamu just tutup mata di belakang ini, nampak seperti 12 sen. Okey, tutup mata. Kita hanya harus fokus 2 tempat di sini. Okey, ini adalah 12 sen dan di sini kita ada 50 sen. Yang mana lagi maksudnya lepas kosong itu, lepas kosong kita perlu mula dengan nombor yang kecil. Mana yang kecil? 12 sen ataupun 50 sen. Okey, obviously jawapannya adalah 12 sen. Betul tak? Okey, jadi kita reverse, jawapannya adalah 1/8 di sini dan satu lagi yang terakhir 50 sen kita jika kita reverse jawapannya adalah 1/2. Jadi cikgu telah mengajar kamu 2 metod di sini. Sama ada kamu kena kalau nombor bercampur begini automatik perlu darab tambah dulu baru kita samakan pembawah dan buat seperti biasa ataupun terus kamu tekan kalkulator bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan dan baca benda tu seperti duit. Okey, senang sebab manusia ni kalau duit ni senang nak tangkap dekat otak kita kan. Okey, seterusnya kita dah latih diri 1.3b, dia suruh susun mengikut tertib menaik. Menaik adalah dari kecil ke besar. Buat macam biasa, susun dulu sifar sini positif negatif, lepas susun tengok kalau menaik kecil ke besar, kecil kita dekat belah kiri. Jadi susun nombor dari kiri ke kanan. Okey, ini pula lah menurun, kita akan susun dari kanan ke kiri. Harap itu jelas. Ya. Kita akan pergi ke yang seterusnya. Kita ada contoh 11. Dia suruh kita selesaikan. Apa yang kita harus selesaikan di sini seperti biasa guna BODMAS ataupun Kubadat. Okey, mengikut itu kita tahu kita ada kurungan di sini dan dalam kurungan kita ada soalan. Maka kita akan selesaikan yang ini dahululah. Macam mana nak selesaikan yang ini? Kita boleh darab butterfly begini ramah-ramah ataupun kita boleh darab terbaliklah. Sini ada 5 kan, jadi cikgu nak darab 5 dekat belah kiri. Sini ada 6 kan, maka dekat belah kanan pula jadikan dia sama dua-dua. Okey, so dekat sini 2/3 1 2/3 ni kita darab tambah dulu, jadi kita dapat 3 4 5/3. Cikgu salin balik, darab dengan letak kurungan. Ini dia jadi 12. Okey, 12. Ini kita masih kekalkan tolaknya. 5 darab 5 kita dapat 25 per dengan ini dan ini sama saja jawapannya iaitu 30. Okey, itu satu langkah dapat satu markah dekat situ. Seterusnya kita ada 5/3. 12 tolak 25. Cikgu nak guna kalkulator terus. 12 tolak 25. Cikgu dapat jawapan negatif
13. Darab tu jangan lupa darab tu jangan lupa tulis balik. Dekat bawah kita masih kekal sebagai 30. Okey, yang ini jika anda lihat kita sebenarnya boleh potong. Kalau kamu tahu macam nak potong itu mengikut ribbon. Macam bentuk rama-rama. Atas bawah boleh potong. Okey, atas bawah boleh potong. Ataupun kot sini, dia menyilang kot sini, kita boleh potong. Macam mana kita boleh potong? Kalau benda tu wujud dalam kali-kali yang sama. Okey, contoh dekat sini, kalau kita nak potong ini 2. Macam nak potong 5 dengan 30 wujud dalam kali-kali 5, maka 5, 10, 15, 20, 25, 30. So 30 berada di mana? 5 di tempat yang pertama, 30 di 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 di tempat yang ke-6. Jadi cikgu potong tulis 6, ini cikgu potong tulis 1. 3 dan 13 tiada dalam sifar yang sama, maka cikgu biarkan begitu sahaja. Jadi apa yang tinggal dekat sini, atas ni adalah sini positif dengan negatif, kita dapat negatif. Cikgu padam belah sini Cikgu padam belah sini, cikgu nak tulis kat sini. Okey, sini tak ada apa, tengok positif dengan negatif kita dapat negatif. 1 dengan 13 kita dapat yang sama. Okey, yang bawah tak ada apa-apa simbol. Jadi kita ada 3 dengan 6, kita hanya nak darab benda tu bersama, kita akan dapat 18. Okey, jawapan ni dah macam cantik sangat. Tak payah kita nak perkecilkan ke apa. Satu lagi informasi untuk kamu, yang benda negatif tu selalunya kita akan tulis dekat tengah-tengah lah. Itu bukan kepunyaan atas atau bawah, selalunya kita akan tulis di tengah-tengah pecahan. Okey, itu satu informasi untuk kamu. Jadi itulah tadi Ataupun kalau kamu nak guna kalkulator terus pun boleh. Okey, kalau kamu rasa susah, tekan kalkulator terus. Benda ni kamu tekan dan tulis jawapan. Okey, contoh 2/5 tolak 5/6. Berapa jawapan dia? 2/5. Lepas tu darab dengan berapa tadi? 5/6. Okey, kamu cuba buat dalam kamu punya kalkulator lah kalkulator cikgu dia macam bagi dalam bentuk decimal, dalam bentuk perpuluhan lah. Okey, kamu cuba tekan yang kamu punya, katakan dia dapat dalam bentuk perpuluhan. Apa yang kamu boleh buat lah, kamu tekan balik yang ABC tu. Okey, kamu dia kan tukarkan jawapan dalam bentuk pecahan untuk kamu. Okey, sama juga yang ini. Okey, kita ada tambah dan kita ada bahagi di sini. Mengikut kubadat ataupun buat mas, kita akan selesaikan yang ini. Tapi sebelum tu, pantang dalam pecahan tengok macam ini. Kita tak boleh terus tukar ke bentuk darab tambah tu lah atas satu nombor, bawah satu nombor. Yang ni tak kacau, maka cikgu salin balik, copy paste dekat bawah. Sini pun tak ada apa rasanya. Sini jadi 3/4/3 bahagi dengan negatif 5/6. So kita nak buat yang ini dulu. Positif dengan negatif, dia dapat, okey, cikgu tulis kat sini dia dapat negatif. Negatif macam mana? 4/3 kita kekalkan. Dalam pecahan kita tak boleh buat bahagi. Jadi cikgu akan tukar ke bentuk darab. 5/6 bila ini tukar jadi darab, ini tukar jadi darab, automatik nombor pecahan ni dia kena terbalikkan. Tak boleh dah tulis seperti 5/6, dia kena terbalikkan. Okey. Yang depan tadi kita terlupa 5/8, jangan terlupa salin balik benda tu. Okey, sama dengan 5/8. So ini adalah soalan barulah. Okey, kalau kita tengok kita ada tolak kat sini dan kita ada darab. Yang mana kita akan buat dulu? Obviously kita akan buat darab terlebih dahulu. So jika kita lihat ini dan ini boleh dipotong. Kalau tak reti nak potong-potong ni, kamu tekan kalkulator teruslah. Okey, so kita ada negatif, sini positif tak ada apa-apa. So kita akan dapat negatif positif negatif. 4 darab 2 adalah 8 per dengan 1 darab 5 adalah 5. Dan belah sini kita tak kacau, kita salin balik. Okey, salin balik So yang ni kita kena selesaikan lah. Macam nak selesaikan, kita boleh darab benda yang kat tepi tu dekat sini. So sini kita ada 8, cikgu nak salin 8 tu. Okey, 5 darab 5 lah 25. Tolak dengan 8 darab 8 lah 64 per dengan 40.
So 25 tolak dengan 64, cikgu nak tekan kalkulator di sini. Jadi cikgu dapat negatif 39 per dengan 40. Atas kecil, bawah besar, dah cantik. Jadi kau boleh biarkan soalan jawapan ini seperti sedia ada. Okey, seterusnya kita ada latih diri 1.3C. Kau boleh cuba kelas dan kita akan cuba buat penyelesaian masalah dekat 1.3 ini dan kita akan berhenti ya. Okey, jika anda lihat satu kuis matematik mengandungi 20 soalan. So kita ada 20 soalan kesemuanya. 2 markah diberi kalau betul. Okey, kalau betul akan diberi 2 markah Apa kata kalau salah, setengah markah ditolak Negatif 1/2 yang diberi, maksudnya setengah tu ditolak lah setiap jawapan yang salah. Meli menyertai kuis itu dan menjawab semua soalan semua soalan. Jumlah markahnya bagi jawapan yang salah lah negatif 4. Yang salah tu adalah dia dapat negatif 4 lah. Tadi kata kalau satu salah negatif setengah. Okey, jadi negatif setengah kalau 2 salah, ni setengah dengan setengah jadi 1 kan. Okey, kemudian kita katakan 3 salah and then 4 salah. Okey, dah 4 soalan dah. Sini 1 dah tolak, sini 1 lagi tolak. Tak cukup lagi, dia kena tolak 4 markah. Sambung lagi. Sini 1 lagi, sini 1 lagi. 1 markah lagi. 1 2 3. Kita kena ada lagi 1 set yang perlu ditolak. So all together kita dah ada 1 2 3 4 markah ditolak. Jadi berapa soalan yang telah salah kat situ? 1 2 3 4 5 6 7 8 soalan yang salah. So Meli 8 salah. Okey, Meli dapat 8 salah. Kalau 20 keseluruhannya 8 dah salah, maka yang betul adalah 12. Betul tak? Okey, betul lah 12. Dan markah yang diberi untuk betul adalah 2 markah. Jadi dekat sini apa yang kita nak buat? 12 tu kita darab dengan positif 2. Betul tak? Jadi kita akan dapat 24. Dan ini untuk betul. Untuk yang salah pula, tadi kita dapat berapa? Ditolak. Ditolak berapa markah tadi? Ditolak 4 markah. Ditolak 4 markah untuk salah. Jadi di sini jika anda lihat kita dapat berapa markah di sini? 24 dengan 4. Tolak 4 ni cikgu nak jumlahkan, maksudnya 24 tambah dengan negatif 4. Macam mana kita akan dapat positif 24 kekal, positif negatif dia akan jadi negatif. Jadi benda ni kita boleh masukkan dalam rumah positif, rumah negatif, 24 masuk sini positif, 4 masuk negatif. Dua rumah bertentangan, kita tolak besar tolak kecil, dapat 20. Yang mana besar? Yang ini. Jadi kita ambil simbol kepunyaan yang besar. Jadi jumlah markah yang diperoleh adalah sebanyak 20 markah. Itulah jawapannya lah. Okey. So kita ada latih diri 1.3D. Kamu boleh cuba ya. Dan cikgu akan jumpa kamu dalam video yang seterusnya untuk contoh 12 sehingga habis. Okey, jumpa lagi dalam video seterusnya.